علومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المكرمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين. Pesawat 51. Masalah. Tiada syarat bagi mazhab Syafi'i izin raja bagi mendirikan Jumaat itu. Dan tiada disyaratkan keadaan tempatnya itu negeri besar. Khilaf bagi Hanafi pada keduanya itu. Kesuat betul-betul benar. Baik. Tiada syarat pada mazhab Syafi'i izin raja. Maknanya kalau daripada segi hukum syarak ni, mazhab Syafi'i kita ni mana-mana orang ataupun mana-mana qaryah yang nak mendirikan sembahyang Jumaat, dia tak perlu nak minta keizinan daripada pemerintah. Tak perlu nak minta izin pemerintah. Boleh buat. Ada je kawasan tu, kampung tu, qaryah tu, ada orang cukup. Syarat-syaratnya, buat je lah. Sebab sembahyang ibadat ni adalah dia ibadat yang terikat dengan hukum syarak. Dia langsung terikat dengan hukum syarak. Maknanya tak ada terikat dengan hukum ulil amri katanya. Kan? Sebab bila Allah perintah sembahyang, kena sembahyang lah. Dia tak ada perintah, tak ada daripada mana-mana perintah dah sembahyang dia. Jumaat tu arahan daripada Allah. Idza nudiya li salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Itu kan. Iaitu tiada syarat pada mazhab Syafi'i izin raja bagi negeri Jumaat itu. Dan tiada disyaratkan keadaan tempat itu negeri besar. Maknanya kalau qaryah kan, dalam negeri itu ada qaryah-qaryah itu. Qaryah-qaryah itu sudah berbeza dia punya kedudukan syarat macam kita baca mula-mula dulu ni. Makna tempat permainan dia kan berbeza dah. Jadi maknanya yang senang kita kata ni, nama-nama kampung lah kan, nama-nama kampung dah berbeza dah hari ni. Jadi dah boleh dah buat Jumaat tu kan. Satu qaryah tu dah boleh buat dah. Khilaf bagi mazhab Hanafi pada kedua tu. Itu khilaf bagi Hanafi. Hanafi dia nak arahan daripada raja. Baik. Macam mana keadaan kita hari ni? Kan. Jadi ulil amri dia menjaga maslahah rakyat dia. Kita kata majlis agama Islam lah kan. Nak jaga maslahah, takut orang pergi buat Jumaat tak cukup syarat-syarat dia. Jadi akan menimbulkan permasalahan sah atau tidak. Jadi ulil amri ataupun kita kata tuanku lah kan, dalam bab apa ni agama ni, di bawah majlis agama Islam, mereka akan melihatlah kan, adakah tempat itu layak untuk didirikan Jumaat ataupun tidak. Maka pejabat agama Islam daerah masing-masing akan melihatlah daripada semua sudutnya,
nak membenarkan satu-satu tempat itu menikah Jumaat. Jadi di sini salah daripada segi enactment-nya lah. Salah daripada segi perundangan negeri. Kalau daripada segi, dia tak salah daripada segi hukum syarak, tapi undangan negeri itu salah. Jadi kita kena jaga juga, kan? Sebab undang-undang ulil amri ni dia nak menjaga maslahah kebaikan sesuatu sesuatu amalan, sesuatu kerja buat orang yang di bawah tanggungan dia tu. Sebab orang awam mungkin dia tak tahu boleh buat Jumaat sini, tempat sini boleh diri Jumaat atau tidak, kan? Macam kita duk kena mula-mula PKP kan. Majlis Agama Islam meluluskan 12 orang saja diri Jumaat, ada lepas tu 23 pula, lepas tu 40 orang, macam itulah. Sampailah sekarang ini mengikut kapasiti lah, keluasan tempat tu boleh dengan penjarakan tu. Jadi apa pun kita pada hakikinya mazhab Syafi'i tak perlu kepada izin ulil amri, boleh sah. Kan? Sah macam mana berlaku dulu di Kelantan tu, ingat tak? Kelantan tu kan. Masa dua imam tu. Dua imam. Jadi dekat-dekat je pun. Satu qaryah je. Maka yang mana sahnya? Yang mana imam mula takbir itu. Siapakah imam di antara dua kumpulan yang mana imam mula-mula takbir? Yang tu yang sah Jumaat. Tapi dengan syarat adanya khutbah, cukup syarat Jumaat lah, sah. Yang kemudian takbir ini, imam yang kemudian ni, itu tidak sah. Hanafi dia tak izin daripada raja. Sebab itu ada satu pengalaman saya lah. Dulu masjid dekat masjid di Ipoh kan, masjid India di Ipoh tu, dekat Padang Bandaran kah? Depa tak buat Jumaat, depa kena pergi masjid negeri. Depa berkali-kali pergi minta supaya dak dirikan Jumaat tu. Jadi jawatan kuasa ni tak bagi. Mula-mula pada asal tak bagi. Sebab masjid negeri dengan masjid tu bukan jauh pun. Jadi mereka buatlah kertas kerja, alasannya di antaranya kerana mereka nak mengajak. Masa itulah jemaah mazhab Hanafi itu berkumpul di masjid nak mengajak. Kemudian mereka kata laluan dah jadi sibuk dah. Berbagai-bagai lagi lah alasan dia. Maka barulah diluluskan. Luluskan untuk dirikan Jumaat tu. Itu mazhab Hanafi. Dia ulil amri, membenarkan. Dan ditanya akan Balqini atau Balqaini daripada ahli qaryah yang tiada sampai bilangan mereka itu 40, adakah disemayang oleh mereka itu akan Jumaat atau Zuhur? Satu qaryah tu tak cukup bilangan yang 40. 40 ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ada pendapat-pendapat lain. Pendapat-pendapat yang mengatakan 12 ada, 20 ada, macam-macam lah pendapat tu. Kan? Tapi muktamadnya 40. Kan? Jadi katakanlah satu qaryah itu tak cukup bilangan 40. 40 ni bukan 40 kepala saja jaga. Kalau bilang-bilangan tu memang cukup 40. Tapi kalau yang kepala tu ada kanak-kanak, tak boleh bilang 40. 40 itu termasuk dengan orang musafir, tak boleh. Kan? Orang yang bermukim pun tak mau. Dia mestilah lelaki yang bermausatin, yang Fatihahnya boleh dijadikan imam. Dia adalah orang yang baligh. Maknanya bilang-bilangan itu kalaupun banyak
Tapi nak tengok ada tak syarat-syarat ni pada orang ni. Kurang-kurangnya ada 40 orang. Kalau betul-betul 40 orang saja, yang ni nak kena cek baliklah. Kata ulama Balqaini ni kata, kalaulah sesuatu qaryah itu tak sampai bilang-bilangan 40 orang. Nak semayang tak ni? Orang tanya kepada dia, nak semayang Jumaat ke semayang Zuhur? Maka jawab ia, rahimahullahu ta'ala, sembahyang oleh mereka itu Zuhur atas mazhab Syafi'i. Sembahyang Zuhur lah. Dah tak cukup, sembahyang Zuhur lah. Balik pada asal balik, sembahyang Zuhur. Ini pun kita pun pernah juga pengalaman. Sembahyang tak cukup, orang tak cukup kan? Sembahyang Zuhur sajalah. Hari Jumaat, sembahyang Zuhur. Orang ada tak? Orang ada, tapi orang tak mari. Saya ingat dulu satu imam daripada Kelantan, saya panggil dia jadi imam sembahyang tarawih di Masjid Kemuntin. Dia ceritalah kampung dia tak cukup. Nak tunggu bilangan 40 tak cukup. Kampung dia ceruk lah, dia kata jauh. Kemudian di Vietnam ke katanya, sembahyang Jumaat pukul 3. Sebab nak tunggu orang balik daripada Bendang. Orang balik Bendang ni pukul 3 baru boleh kumpul untuk sembahyang Jumaat. Pukul 3. Tak semestinya Jumaat itu dilakukan di awal waktu. Dia dilakukan dalam waktu. Kalau kita dah sepakat mengatakan kita nak sembahyang pukul 3. Contohnya kan. Pukul 3 macam kaum pasir ni kata, okey. Oleh kerana kita ni ada hal apa semua ni, Jawatan Kuasa Masjid mengumumkan minggu depan kita nak sembahyang Jumaat pukul 2.30. Boleh main 2.30, tak apa. Asalkan dalam waktu Zuhur. Kalau kata 2.30 tak boleh, kita pukul 3. Pukul 3 tak apa. Tu yang hari ni kita penting juga tu, ada WhatsApp tu. WhatsApp group masjid ni. Kan? Tubuh WhatsApp group masjid ni. Adminnya kalah pengusi ke apa semua, apa maklumat nak sampaikan apa semua ni mudah bagi kita kan. Jadi katanya kalau tak cukup 40 orang sembahyang Zuhur je. Syarat Jumaat tak ada. Balik sembahyang Zuhur. Dan sesungguhnya telah mengharuskan oleh jemaah daripada ulama. Ada sebahagian ulama mereka membolehkan bahawa sembahyang mereka itu Jumaat, maka apabila taklid oleh mereka itu, sebahagian ulama kata kalau tak cukup 40, taklidlah mana-mana mazhab yang membolehkan sembahyang Jumaat dengan tidak mengambil kira bilangan 40 tu. Kan. Jadi dalam isu ni dulu ni, dah isu kita PKP tu kan. Jadi saya ada juga tanya pihak-pihak atasan berkenaan dengan apa ni bilangan tu. Kan kita bilangan dulu 12, ada 23 apa semua ni. Jadi pihak atasan tu hantar satu kitab dekat saya. Mulut WhatsApp lah. Dia kata pendapat yang kata bilangan-bilangan yang tak sampai 40 ni juga ada ada disebut di dalam kitab, dan itu juga sebahagian daripada pandangan ulama-ulama Syafi'i. Kan? Kita tahu bahawanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki ni maknanya mereka tak perlu sampai 40 orang. Tapi mazhab Syafi'i juga ada juga ulama-ulama yang berpendapat tak perlu bilangan hingga 40. Kan? Cuma pendapat yang kuat saja mengatakan 40. Tapi ada ulama-ulama mengatakan yang macam ni kata ni, harus kan bertaklid kepada mereka yang membenarkan sembahyang Jumaat itu kurang daripada 40. Jadi kita nak tahu di mana
kata-kata ni. Kena cari kitab. Kena cari kitab yang besar-besar tu. Baru dia akan kupas siapa kata ni kan. Dalam bab Jumaat ni. Nanti untung kita mengaji tu. Artinya sekalian mereka itu akan orang yang berkata akan perkataan ini serta diketahui daripada segala syarat dan rukunnya. Kan? Jadi makna kalau kita nak taklid kepada mazhab Hanafi, nak taklid pada mazhab Maliki, kita kena tahu pula syarat dia, rukun dia apa. Sebab itu kita jangan larilah daripada mazhab Syafi'i kita ni. Yang di Malaysia ni, kita mazhab Syafi'i, tak payahlah kita nak lompat mazhab-mazhab lain lagi. Sebab mazhab kita pun ada. Dan kita pula hari ni senang. Kerana kita ada majlis agama Islam, ada majlis fatwa agama Islam kita dengan Perak kan. Apa isu masalahnya mereka mengeluarkan satu fatwa, kita ikut je lah. Mereka ada jawatan kuasa, mereka menggunakan pandangan-pandangan yang diluluskan oleh ulil amri. Mereka memberi satu pandangan, kita orang bawahan, orang awam ni ikut je. Senang je kita. Tak perlu lagi kita nak petikai apa semua. Sebab mereka bukan buat keputusan dengan sembrono kan. Mereka berusaha tu dengan mesyuarat apa semua ni. Dan peliharakan akan keduanya akan mazhab yang tempat taklid itu. Maka bahwasanya mereka itu harus semayang mereka itu Jumaat. Jika ihtiyat mereka itu ambil jaga-jaga juga, semayang juga Jumaat, maka hendaklah semayang Jumaat mereka itu kemudian semayang zuhur pula. Habis semayang Jumaat, semayang pula zuhur. Ambil ihtiyat, buat juga semayang Jumaat. Sebab hari Jumaat, lepas tu iringkan pula zuhur. Itu ada ulama yang sebut macam tu. Nusaya ada ia baik. Nusaya ada ia baik. Buat macam tu Jumaat, kemudian tu buat zuhur. Inilah pada qaryah yang kurang. Inilah pada tempat qaryah, satu kampung yang kurang bilang-bilangan Jumaat. Ini cerita dia macam mana tuan-tuan? Maknanya satu tempat yang tak ada langsung, tak cukup bilang-bilangan dia. Memang cari tak cukup lah. Dah berbulan-bulan tak sembahyang Jumaat ni, apa hal? Maka buat juga Jumaat. Sembahyang juga Jumaat. Taklid kepada mazhab yang membenarkan, yang membolehkan. Sebab kita tak semestinya terikat dengan satu-satu mazhab. Kita tak perlu nak ta'assub kepada satu-satu mazhab. Tapi jangan kita cela. Mazhab ni tak bagus, mazhab ni tak bagus, mazhab aku yang bagus. Tak. Semua mazhab itu adalah bagus, baik. Ijtihad mereka itu bagus. Cuma yang kita satukan mazhab ini supaya memudahkan dalam segi amalan kita. Kita bukanlah alim besar pun kan. Nak ikut mazhab yang berbagai-bagai mazhab, bukan alim besar. Bukan kita reti hadis kan, Quran apatah lagi. Cuma kita ikut mazhab Syafi'i. Kebetulan Malaysia ni pula ulama-ulama Syafi'i, kita beramal dengan mazhab Syafi'i senada, orang kata mudah. Adapun mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, mereka itu juga mazhab yang betul. Jadi bila dah tak boleh sampai kepada peringkat tu, dah tak boleh. Satu-satu qaryah tu, katalah satu qaryah tu tak cukup bilangan. Yang ada 30 orang je, tak boleh lebih dah, tak ada dah, memang tak ada dah. Memang tak ada orang dah. Maka ketika itu buat juga Jumaat, kemudian iringkan zuhur. Buat Jumaat, iringkan zuhur. Itulah yang lebih baik katanya.
Adapun jika qaryah itu banyak manusia ramai, tetapi tiada mau hadir mereka itu, tak mau hadir masjid, tak mau hadir Jumaat. Allah. Ni lepas PKP hak dulu kita kan. Kita tengok ada orang lelaki-lelaki, taknya heran tuan-tuan. Jumaat ni. Pasal kalau dia tak pi pun, Allah ni orang tak apa nak kata dah. Apa pasal orang lelaki tu tak pi sembang Jumaat tu? Nak pi macam mana? Masjid bukan boleh rapat-rapat dah ni. Dia buat alasan tu. Padahal masjid Kemuntin tu lapang lagi. Walaupun penjara akan lapang lagi. Sini tak tahulah. Kan? Masjid Kemuntin tu. Daripada cerita tu, pukul 1 tu tak ada orang lagi lapang. Buat alasan lah, kan tak mau pi. Kan? Alasan, tak boleh, Covid. Nak main mengaji, tak boleh, Covid. Tuan-tuan, kita ni buat alasan Covid ni, betul ke alasan Covid? Sampai tak mau main mengaji, tak mau main masjid. Tapi pergi supermarket boleh. Kan? Pergi supermarket boleh, pergi Lake Garden boleh, pergi makan kenuri boleh. Main masjid. Covid. Awak Covid tunggu pintu masjid je kan? Kan? Tak apa, bukanlah kita nak suruh Covid tu kat masjid tu kan. Awak tak main masjid mati, tak pergi masjid tak mati lah kot. Kan tak kena macam tu tuan-tuan kan. Kan pejabat agama dah bagi dah kelonggaran sembahyang, penjarakan ada, emas kita pakai ni kan. Bawa sejadah orang satu. Itu ikhtiar kita, tu nama ikhtiar kita. Tak mau main. Ni dia berhabak ni dia kata. Kalau satu qaryah tu ramai orang, cukuplah 40 lebih lah kata. Tetapi tidak mau hadir mereka itu, maka tidak harus kita sembahyang dengan yang kurang daripada adat bilang-bilangan adadi itu, daripada bilang-bilangan yang muktabar itu. Kalau orang ramai, situ ada 200 orang, tiba-tiba yang mari 30 orang saja, tak boleh sembahyang Jumaat, iring zuhur tak boleh. Main zuhur kan? Tapi kalau tempat tu memanglah orang tak ada dah, 30 orang tu lah. Kurang lagi ada. Nak pergi mana? Aku nak pergi rumah anak aku tu, nak bersalin pula. Di mana? Di Johor tu nak pergi. Dah kurang dah 20-30 orang, tinggal pula apa ni 28. Pasal dia pergi, anak laki-laki dia pergi dah kurang 28. Nak kata bertambah jadi 40 tak ada, kurang dah lagi. Kalau kampung tu macam tu punya keadaan, untuk sekian lamanya, boleh dah dia mengambil pendapat ni. Buat Jumaat 30 orang, 28 orang, 20 orang, lepas tu iring pula zuhur. Buat Jumaat, iring pula zuhur. Tapi kalau tempat tu ramai orang, boleh ada bilang-bilangan 40, tak mau main Jumaat, yang tu dah. Yang tu buat zuhur je, Jumaat. Jagalah. Tuhan nak turun bala lah tu. Ya. Tu yang di Bosnia ke kata macam mana kan. Mereka tak dirikan Jumaat tu lama dah. Bila bala Tuhan turun, habis. Turun bala ni tak boleh nak tepis kan. Sebelum Tuhan nak turun bala ni jaga. Inilah sekira-kira harus taklid. Tiada wajib. Dan sunat taklid itu. Maka yang afdalnya hendak kita peliharakan qaul muktamad mengatakan haram mendirikan Jumaat kurang daripada 40 itu. 40 kan. 40 itulah. 4 jadi tu kan. Maka yang afdalnya hendaklah kita peliharakan qaul pendapat yang muktamad yang mengatakan haram mendirikan Jumaat kurang daripada 40 itu. Janganlah kita taklid akan qaul yang dhaif itu. Qaul yang dhaif kurang daripada 40 dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau nak buat juga pandangan qaul yang dhaif ni,
Tu tengoklah keadaan tu macam mana, tempat tu macam mana. Tak pernah diri Jumaat langsung ni kan. Buat juga Jumaat, iringkan Zuhur. Itu pendapat yang dhaif lah. Jadi pendapat yang muktamadnya adalah 40 orang paling kurangnya. 40 orang paling kurang. Tapi kita ni ramai. Tapi itulah kita fikir balik tuan-tuan kan. Kalau dalam syarat-syarat nak kualiti seseorang tu, kualiti. Dia lelaki dah tentu lelaki dah kan, baligh cukup umur. Maknanya dia memang berilmu dalam bab sembahyang. Dan Fatihah dia, bacaan dia boleh dijadikan Fatihah imam. Maknanya kalau dia baca Fatihah tu, kalau dia duduk di tempat imam, orang boleh ikut. Tu. Jadi kalau kita buat kajian balik tuan-tuan ni, kan. Tak tahulah, tanyalah Ustaz Nazrul ke dengan kan. Dia duk temu-duga orang Fatihah macam mana ni. Kan, orang nak nikah ni macam mana ni. Risau kat kita. Fatihah. Cecah tak cecah je. Kami ni pun temu-duga tu nak bagi lulus lah. Nak bagi nikah. Cuma kalau tak lulus juga, ceramahlah dekat dia sikit. Tu je lah. Lepas tu lulus juga nak bagi nikah. Tak bagi menikah macam mana kau nak menikah dah. Kan? Jangan orang nak menikah ni dengan buat pasal. Pepatah dah kata dah. Gunung yang tinggi kan kudaki, lautan api pun kan kurunangi. Boleh tak bagi menikah? Tumbuk tu naik nanya kita kan. Tak bagi menikah. Habis. Jadi ini masalah apa ni? Masalah bilang-bilangan ni. Kita alhamdulillah, kita tengok ramai ni, kita zon lah bahawasanya di kalangan kita ramai-ramai ratus-ratus orang ni, adalah 40 orang lebih tu orang yang boleh jadikan quorum untuk mencukupi, menggenapkan bilang-bilangan tu. Jadi masjid kena buat jugalah kan. Kita banyak majlis tajwid, baca semayang, akidah kita bagi betul apa semua ni. Itu usaha kita. Macam kita panggil guru ni, usaha kita. Macam mana lagi nak buat? Kan? Berapa ramai lagi orang yang tak mari mengaji, kuliah apa semua ni. Ramai. Susah juga kita kan. Asal tutup masjid, riuh rendah nak terus buka. Kan? Buka masjid, tak mari pula dah. Apa nak buat? Nasib kita. Masalah habis. Maka jika kurang 40 pada rakaat yang pertama dengan umpama berhadas, maka batallah Jumaat mereka itu dan ditamamkan zuhur. Berhenti dekat dulu. Katakanlah ada 40 orang. Bayang 40 orang ni. Kan? Maka jika kurang 40 pada rakaat pertama. Rakaat pertama ni bayang, tiba-tiba seorang ni berhadas sehingga 39. Maka batallah Jumaat sekalian sekali. Bila semua tu dah batal Jumaat, bukanlah nak boleh keluar daripada semayang, tak boleh. Mereka itu kena teruskan juga semayang itu, jadikan semayang zuhur. Kan jadikan semayang zuhur. Kalau dia kata dia batal lah, batal dia hadas apa semua ni, dia tak mau masuk balik lah, orang kata kan. Jadikan semayang zuhur. Ni praktikal dia macam mana nak buat ni? Praktikal itu. Cerita boleh lah kan. Mana tu imam mana nak tahu ada orang belakang batal semayang. Orang belakang batal imam tahu orang batal semayang. Dia bukan tahu. Tu imam kira nak pedarah Jumaat lah. Dia, tadi masa sebelum Jumaat tu imam kira dah K 39, masuk dia 40. Lepas tu semayang. Allahu Akbar. Tengah-tengah baca surah rakaat pertama, dia kawan tu pergi kentut pula dah. Hadas lah. Kentut. Lepas tu, dia pun keluar. Tu imam tahu tak dia keluar? Mana nak tahu? Atau macam mana tu imam nak pergi semayang zuhur tu? Kan? Kan? Dia tak ada. Jadi, dia punya hukum macam tu. Nak kena semayang zuhur.
Kawan hak batal tu lah nak kena habaq. Kawan hak sembahyang nak habaq apa dah? Kawan duk tengah sembahyang tu. Kawan sembahyang dia batal. Ni. Kawan hak batal tu kata. Dia kata kat kawan sembahyang, hang sudah begitu imam dah. Aku tak boleh aku nak keluar balik lah. Batal sembahyang. Kan? Oh, batal sembahyang. Boleh ke hak di belakang kata, "Tak imam, buat sembahyang zuhur lah." Ni kawan ni ketut lah batal. Dia pula batal. Kawan ni cerita. Sebab tu dalam semayang ni bukanlah semayang. Orang yang batal tu boleh bercakap. Contohlah imam tinggal imam. Imam dia batal. Bila dia batal semayang, dia boleh bercakap dengan makmum. Dia kata, ni Anton jadi imam. Tu boleh cakap. Tapi makmum yang nak ganti tu tak boleh dah bercakap. Suruh dia, saya apa? Saya kan, saya tok bilal aja, dia tok imam kan. Duk cakap gitu pakai duk batal belakang. Jadi boleh bercakap tapi semayang dah batal. Itu kira-kiranya nak buat gambaran kalaulah makmum itu dia batal, dia nak balik terus. Dia batal dia nak balik terus, dia habaq. Dia kata, "Tok imam buat zuhur, saya tak boleh semayang dah, saya nak balik lah." Dia tak cukup. Baik. Maka jika kembali mereka itu, yakni orang yang batal tadi itu. Kan? Maka jika kembali mereka itu, yakni orang yang batal. Maka balik ia mengikut imam yang tu. Padahal ia di dalam rokok. Padahal ia imam tu dalam rokok. Katalah dia ni batal tadi ni. Lepas tu dia ambil wuduk. Ambil wuduk dia patah balik. Patah balik tadi ni. Dia usalli fardhu jumati. Allahu Akbar. Imam tu tengah rokok. Kata imam tengah rokok. Satu. Atau dahulu berokok. Atau sebelum imam tu rokok lagi. Dahulu dia berokok lagi. Sebelum imam tu rokok lagi. Dia betul-betul dia ambil sembahyang. Lepas tu dia mari-mari. Imam tu belum lagi rokok. Atau dahulu dia berokok lagi. Dapat ia makmum tadi yang batal. Jadi tu dia ambil sembahyang tu dulu. Dapat ia membaca Fatihah. Dapat dia membaca Fatihah. Kemudian dia bertakbir itu. Lepas dia bertakbir. Allahu Akbar tu dia baca Fatihah. Belum lagi imam tu bangkit daripada rokok. Belum lagi bangkit imam tu rokok. Dan rokok ia mengikut imamnya dan didapati tumaninah sebelum lagi bangkit imam kepada i'tidal. Nusaya sahlah Jumaat mereka itu. Takat tu berhenti tu. Ini satu gambaran lah. Apa ni, kalaulah berlaku macam tu. Jadi macam mana? Katalah 40 orang betul-betul. Ni 40 orang lah katakan. Kita buat gambaran macam ni. 40 orang ni, 40 orang sembahyang. Tengah-tengah sembahyang rakaat pertama, makmum tu batal. Makmum tu batal. Nak bagi sah Jumaat juga, makmum tu kena kata imam. Tok imam, tunggu Ustaz, saya nak pergi ambil air sembahyang. Kan? Jadi tok imam dengar tu Ustaz. Jadi tok imam tu nak tengah rokok ke ataupun tengah rokok ke, sebelum rokok ke, tengah rokok ke. Jadi dia tunggu makmum ni. Pasal nak bagi sah Jumaat ni tunggu. Mai makmum tadi ni usolli fardhul jumaati. Allahu Akbar. Imam ni dengar makmum tu kata Allahu Akbar. Kan? Lepas tu makmum tu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagi imam tu dengar supaya imam tu boleh bangkit daripada rokok selepas makmum tu rokok sama imam. Ataupun makmum tu rokok. Ataupun dia rokok sama imam ke. Dia baca Fatihah dulu. Lepas tu baru dia rokok. Allahu Akbar. Dapat tumaninah sama imam tu. Baru tu imam tu sami Allahu liman hamidah. Gitulah gambarannya kan. Cakap. Begitu juga kalau kita jumpa contohnya macam ni nah. Tu imam ni ada beberapa tempat yang dia boleh, imam boleh berhenti sikit, berhenti lama sikit. Jangan berhenti lama sangat, berhenti lama sikit.
Ada beberapa tempat. Yang pertamanya masa rokok. Tok Imam boleh rokok, boleh berhenti sikit. Allahu Akbar. Masa bila dia rokok tu sebab apa? Dia boleh rokok berhenti lama sikit kerana dia ada dengar orang yang takbir. Allahu Akbar. Dia bila dengar ada orang takbir, dia tengah rokok, dia boleh berhenti sat. Walaupun 3 kali tasbih habislah. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Dia nak pakit dah ni. Jangan tengok ada orang sebut, ada orang takbir. Allahu Akbar. Dia tunggu sat. Agak-agak orang tu rokok, dapat tahu mana? Sami Allahu liman hamidah, baru imam tu sami Allahu liman hamidah. Boleh. Yang keduanya, pada sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Sujud yang pertama, duduk sujud. Sujud yang kedua. Yang kedua. Kerana nak bagi orang yang muafik. Orang yang muafik yang ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang tu, imam tu boleh tunggu sat di sujud pada sujud yang kedua tu. Itu yang kedua. Yang ketiganya masa nak bagi salam. Habis dah baca ya muqallibal qulub sabbi qalbi ala dimatin subhanaka inni kuntu minaz. Nak bagi salam dah. Tiba-tiba ada jemaah yang takbir. Usalli Allah, dia tunggu sat. Allahu Akbar macam ni. Sekadarnya dah, lepas tu dia bagi salam. Kerana nak bagi peluang orang tu dapat jemaah dengan sembahyang tadi, dengan dia tadi ni. Bolehlah. So, imam tu dia tunggu sat. Macam ni juga. Kan? Ni 40 orang. Kan? Dia keluar seorang dah. Tak cukup lah 40. Dia pergi ambil sembahyang. Datuk imam tunggu sat, saya batal ambil sembahyang. Boleh. Cuma tok imam tu lah jangan jawab. Cepat sikit lah. Baik sikit lah. Tak boleh lah. Kata imam cepat sikit, kan tok imam batal lah kan. Baik. Jadi maknanya itu ni maknanya dia batal, dia pergi ambil sembahyang, dia masuk balik Allahu Akbar, dia boleh baca Fatihah, kemudian dia dapat rukuk sama tok imam. Tok imam pun intidal, dia pun intidal. Boleh dapat Jumaat semua sekali. Demikian lagi makmum yang 40 dengan imam itu. Begitu juga kalau makmum yang 40 dengan imam itu, jika berlambatan segala makmum takbir daripada takbir imamnya hingga hampir imam nak rokok, maka takbir mereka itu, maka dapat tamam Fatihahnya dan rokok mereka serta imam. Ini cerita macam tarawih lah. Kira-kiranya tu imam usalli fardhul jumaati Allahu Akbar, tu imam seorang-seorang. Hak lain tak sembahyang lagi. Hak sembahyang, hak lain duduk sembang lagi pun. Sampai bila? Tengok tu dia kata. Demikian lagi makmum yang 40 dengan imam. Maknanya 39 makmum, seorang imam. Sembahyang Jumaat ni, imam takbir dah. Allah usalli fardhal jumaati rakaatain imam li ta'ala. Imam ni Allahu Akbar, imam. Ni makmum tak lagi. Makmum tak takbir lagi. Jika berlambatan segala makmum. Semua makmum 39 ni tak takbir lagi. Dia lock. Orang macam ni kata lock imam tu sembahyang seorang-seorang. Jumaat tu. Kan? Jika berlambatan segala makmum takbir daripada takbir imamnya. Sampai bila? Dia lock imam tu tak sembahyang seorang-seorang. Hingga hampir imam nak rokok. Kira-kira tu imam tu dah baca surah dah. Rakaat pertama ni, rakaat pertama. Dah habis baca surah dah. Lakum, contohlah kan. Lakum dinukum waliyadin. Tu imam tu. Nak rokok dah. Maka takbir mereka itu makmum 39 di takbir. Usalli fardhal jumaati rakaat Allahu Akbar. 39 makmum ni takbir. Maka dapat tamam Fatihahnya. 39 ni baca Fatihah elok semua ni, tok imam rokok. Tok imam tunggu tang rokok tu. Ni 39 ni duk baca Fatihah tak habis ke ni?
Kan? Takbir betul-betul. Habis baca Fatihah 39 ni, depa berrokok sama imam. Dan rokok mereka itu serta imam. Yakni dapat tumakninah serta imamnya. Sahlah Jumaat mereka itu. Kan? Sahlah Jumaat mereka tu. Tu kira tu imam start dululah. Tu imam start dulu. Tu imam dah baca Fatihah habis semua surah apa semua nak rokok, barulah tok makmum ni takbir ihram 39 ni. Lepas tu rokok, depa tengah baca Fatihah kelang kabut. Tapi depa dapat rokok sama imam. Lepas baca Fatihah dapat rokok sama imam tadi ni. Kira depa dapat Jumaat tu. Baik. Maka jikalau tiada dapat rokok serta imam, imam rokok, tiba-tiba imam sami Allah imam itu, hak 39 tak sempat lagi, ada yang tak sempat baca Fatihah habis, maka wajib ditamamkan zuhur. Tamamkan zuhur. Jika tiada boleh lagi diulangi Jumaat sebab pecik waktu, itu pun syaratnya kalau waktu dah tak ada dah. Tapi kalau waktu masih ada, kena buat lain Jumaat. Kena buat lain Jumaat tu. Tadi Jumaat tu tak sah kan? Kena buat lain Jumaat. Dan jika boleh boleh apa tu? Boleh diulangi. Tu dah. Jika tiada boleh lagi diulangi Jumaat sebab pecik waktu tu, balik kepada sembahyang tamamkan zuhur lah. Jumaat tadi dijadikan zuhur terus ya, jangan berhenti dah. Tetapi dan jika boleh apa? Boleh ada masa lagi, dan jika boleh ada masa lagi, waktu panjang lagi, wajib dimulai Jumaat lain, iaitu dengan khutbahnya jika putus mualat dengan khutbah dahulu. Dah lama dah lah kan. Kalau putus mualat dengan khutbah yang dahulu, kerana ada adatnya, ada bilang-bilangannya, bilang-bilangan 40 ada, dan waktunya, waktu zuhur tu masih lagi ada. Kita kata nak berlaku macam mana ni, itulah kita dah buat tu. Tu masa sembahyang 40 orang tu kan. Risau kita. Ada satu surau tu, jenuh duk kami. Dia surau sini, masjid sana. Jadi depa duk lintas pergi ke masjid. Hak surau ni tahan, semua sini. Duk kami main surau. Kira tak cukup lagi, duk kami. Kawan duk cium pergi masjid apa semua kan. Orang lama saya kata tutuplah surau tu, pergi masjid lah. Bimbang kalau tak cukup 40 orang. 40 orang tu pula disebut sebagai 40 orang yang kamil, yang sempurna. Bukan perhit kepala 40, 1, 2, 3, 4, 5, 40. Angkat cukup dah. 40 orang tu 40 yang kamil, yang sempurna. Itu ikut pendapat yang muktamad. Jadi kebimbangan tu lebih baik tutuplah surau tu. Pergilah sembahyang Jumaat tu di tempat masjid yang didirikan Jumaat. Jadi ini maknanya cerita ni walaupun kita rasa praktikal ni nak buat ni susah ni kan. Nak jadi macam ni susah ni macam mana kan. Siapa nak bagi tahu kita macam ni apa semua kan. Jadi ditakdirkan, kalaulah kata kita kata macam ni lah kata. Kalau ada macam kita kata beritahu tadi makmum 40 tadi, dia keluar tadi, dia kata saya kentut ni nak berak balik rumah tak tahan ni. Tinggal 39. Jadi dia kena habang. Jadi imam tadi tu dia tak, walaupun niat Jumaat tapi dia tak sembahyang Jumaat dah. Dia terus main zuhur dengan makmum tadi. Pasal 39 orang dia. Begitu juga kalau katalah adalah orang perempuan, kanak-kanak ke umpamanya yang bagi tahu. Tak cukup bilang-bilangan. Kan? Jadi maknanya tak boleh buat Jumaat. Itu pendapat yang muktamad 40 orang. Adapun pendapat yang lain-lain tu adalah berbagai-bagai pendapat bilang-bilangan tu. Jadi kita serah kepada ulil amri.
Berapa yang mereka benarkan, kita buat sajalah. Cuma ada pandangan kata kalau tak cukup 40 ni, eloklah kita sunat kita iringi pula dengan sembahyang zuhur. Sebab nak mengeluarkan khilaf pendapat mutamak kata kalau tak cukup 40 tidak boleh dirikan Jumaat, dirikan sembahyang main zuhur saja tu. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatir rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi.